Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita orang dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni, malam collaboration, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, welcome back. Dan macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan kita ada someone yang luar daripada YouTube platform, tapi dia sangat orang kata aktif di Facebook dan dia adalah seorang gamer dan dia berada dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa cakap sana? Nama saya nama saya Shin. Okay, alright. So guys, kalau korang nak tahu kenapa kita macam ketawa-ketawa macam ni kan, sebab kan sebelum kita start kita punya show ni pun aku dah borak-borak sikit dengan Shin ni, and dia jenis yang bila kita bersembang dengan gamer, diorang ni jenis yang happy go lucky, fun punya type . So Shin, sebelum kita mulakan kita punya podcast untuk malam ni, Shin, maybe kau nak memperkenalkan diri kau dekat penonton-penonton di segmen. Siapa kau buat apa, dan apa nama kau punya gaming page kau ni? Boleh. Assalamualaikum semua. Nama saya Shin. Saya juga dikenali sebagai YB Datuk Shin. YB Datuk Shin. Ya, ini semua ni gelaran yang diberi oleh golongan gamer sebab aku buat macam ala-ala gimmick lah. Ala-ala gimmick macam kononnya saya ni Kementerian Gaming lah. Iaitu dipanggil Kementerian Gaming. Kementerian Hal Ehwal Cincau. Itulah saya. I see. So pakcik, aku nak panggil kau Datuk ke YB ke macam mana sekarang ni? Suka hati. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah dengan pangkat. Okay. So Shin, berapa lama basically Shin dah berkecimpung dalam aktiviti e-sport ataupun gaming ni? Okay, akulah. Aku gaming sejak tahun 2000 competitively. Kemudian retired pada 2010 dan tiba-tiba tersempak dengan aktiviti streaming ni lah. Jadi dia jadi macam hobi baru 3 tahun yang lepas lah. So sekarang ni masih streaming, InsyaAllah sampai rambut putih. Akan main game, InsyaAllah. Sampai rambut putih. Sampai rambut putih. Tapi aku dengar cerita sekarang rambut pun tak ada, apa cerita? Diam. Aduh. Okay. Alright. Okay, thank you. Okay, so macam kau faham tentang malam podcast ataupun malam collaboration dengan The Segment, kita sebenarnya cerita-cerita seram yang kita boleh kongsi bersama kan, yang kau ada zaman-zaman sebelum ni kau pernah bekerja dekat mana-mana lah, dekat restoran ke, kalau contoh kau kerja kat restoran ataupun kau kerja dengan company mana-mana kan. Jadi untuk malam ni kan, daripada YB Shin, YB kau tengok jangan main-main daripada YB sendiri ada tak kisah-kisah seram yang mungkin YB nak share kan? Ada beberapa kisah nak YB nak cerita. YB pula, astagfirullahalazim. Aku nak cerita. Mengaku YB yang tak tahan tu. Orang bagilah, come on lah. Okay, alright. Okay. So tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita YB yang pertama. Okey, cerita yang pertama berlaku, boleh kata masa aku kerja dengan MAS dulu lah. Masa kerja MAS dulu,
aku pastilah memang ramai. Kalau golongan apa, geng-geng apa, flight attendant lah, mesti ada cerita. Mesti ada cerita. Sebab kita orang kan selalu tidur hotel-hotel kan. So setiap hotel, kalau hotel yang megah tu cantik habis lah. Dapat kena hotel yang kan. Kadang-kadang sampai pukul 12, sampai hotel pukul 12 malam. Besok pagi pukul 8 nak kena bangun dah, nak kena siap, tak boleh tidur geng. Tak boleh tidur. Biasa tu. So cerita yang pertama ni berlaku, aku pun tak ingat, maybe dalam tahun 2005, 2006 rasanya. Okay, masa tu aku fly lah, baru masa tu newbie untuk flying lah bila terbang So tempat yang pertama orang selalu cerita lah dekat hotel ni, dekat Sibu Sarawak. Okay. Hotel ni apparently macam dia hotel lama, hotel tua, hotel usang lah kiranya. Sebab semua tahun dah 2000, tapi interior macam 80-an, 90-an. Okay. So nak pendekkan cerita, so malam tu budak-budak pun cerita lah. Sebab kita newbie, dia orang pun cerita lah macam-macam. Hotel ni kan kau kena hati-hati weh, kalau dengar apa-apa buat tak tahu je. Aku pun macam yelah tu kan. Sebab kita masa buda-buda tu alah, benda kubur Cina pun lalu kan, malam-malam, tengah malam kan. Saja-saja dia punya berani time-time muda tu lain macam sikit lah berani dia kan. Betul lah tu. Betul-betul tu. So anyway, so sampailah dekat hotel tu, check in. Hotel dia, kunci dia, kau tahu pakai dom punya tu, yang bila dia macam kitchen besar tu, lepas tu untuk selakkan dalam apa, dalam dia punya tu untuk nyalakan elektrik kan. Macam tu lah hotel. Okay. So aku masuk hotel, and then siap-siap apa semua. Aku pun dah penat, badan penat kerja kan. So nak siap-siap tidur lah mandi apa semua siap. Call girlfriend lah, masa tu girlfriend kan. Call settle orang cakap okay good night kan. So aku pun malam tu pasanglah TV. Tapi cerita dekat hotel tu peliknya, TV 1, TV 2, TV 3. Okay. Tapi apa, dia punya, macam mana nak cakap dia punya TV tu banyak cerita Cina. So kita bosan lah, terbuka apa yang ada kan. Okay, so aku palingkan TV. Aku pun tutup langsir. Sebab aku langsir tutup lah kan, takkan tiba-tiba ada terbang kan. Kita tak nak lah kan, tutup. So dah malam tu tengok TV apa semua, tahu-tahu terlelap tau. So cerita dia ni, dia tak macam menakutkan. Dia menakutkan pada pagi esok. So TV tu aku dah palingkan pada aku dah, TV tu macam ada boleh aku pusing kan, pandang aku lah kan. Tutup langsir. Okay. Esok pagi geng, aku bangun, terang benderang bilik aku. Sebab dah pukul 8 lebih. Terang benderang lah. Macam takkanlah terang benderang. Aku tutup langsir blackout kan. Geng, langsir terbuka, TV berpaling ke arah sofa. Apa benda weh? Aku nasib baik dah siang, tak terkejut, tak macam pelik. Tapi macam bukankah semalam aku dah semua dah buat ni? Jual juga macam Tapi masa kau duduk dalam tu, maknanya kau duduk dalam bilik tu seorang-seorang. Memang kita orang di-assign bilik seorang-seorang, takkan nak share kot kan. Tak ada mana tahu kan kau macam, kalau macam ada flight attendant lelaki ramai-ramai, mungkin satu bilik 2 orang. Memang diorang assign satu-satu lah. Memang assign satu-satu. Lepas tu kita budak baru, memang orang tak layan. So masa kau tengok cerita hantu Cina tu malam tu, cerita tu biasa-biasa je lah, tak adalah takut. Tak ada apa-apa pun. Langsir semua tutup. Badan penat je habis. Badan penat tidur. Tapi besok tu pelik kan. Besok bangun tiba-tiba langsir dah terbuka, lepas tu sofa pula TV dah menghadap ke sofa pula. Siapa tolak? Takkan aku bangun malam-malam untuk tolak ke paling kat sofa. Tak ada mungkin kot kan. Lepas tu pagi besok aku pun panggil kru aku lah. Bro, datang bilik aku jap, cerita lah kat dia. Dia pun kata pelik juga tu kan. Dia pun macam tak, aku dia macam
this guy dia macam ada macam ilmu lah, aku rasa dia ada. Tapi dia kata aku ada rasa satu benda lah. Dia kata dia masuk toilet, tangki tong flush tu, toilet tu, ada botol dalam tu. Ada botol. Ada botol. Apa sial? Botol tu patut dia ada, dalam botol tu air je. Tetapi dia ada macam alga dah macam berpokok. Macam rumpai macam tu. Tapi jelly tau, macam jelly. Tapi tengoklah macam apa benda ni. Weh. Terus benda tu Jod. aku marking bilik tapi, tu. Tapi member kau yang masuk tu, kenapa dia mencari benda dekat dalam toilet? Dia terasa ada benda dalam tu. Dia pun selongkar, dia tengok. Dia tak adalah buka toilet tu lah. Dia ada selongkar lah dulu apa bawah sinki, tengok apa. Dia ada rasa something dalam situ. Something. Patutlah. Tu maknanya dia ransack dulu lah toilet tu. Dia ransack dia tu. Lepas tu dia buka, apa benda ni, ada botol. Aku tahu, aku faham mesti ada orang akan komen. Ada orang akan komen bahawasanya botol tu untuk save air. Tak sebab kita isi, kalau ada satu cara je nak save air ni, isi air dalam botol, lepas tu letak dalam tangki toilet tu, so air dia kurang, so pressure lagi tinggi. Tapi botol ni botol kecil kan. Aduh takkan nak saving air dengan botol kecil kan. Tapi kalau nak saving air pun takkanlah letak dekat dalam jamban tu siul. Tak, dia macam ni. Macam mana Hafiz, dia air, kalau kau fikirkan betul, tank kau tu, kalau air penuh, liter jadi banyak. Tapi kau isikan air, dia kata Coke 1.5 liter tu, kau dah save 1.5 liter dah. Tapi pressure masih kuat. Faham tak? Faham? Macam tu. Itulah. Tapi macam kau cakap, botol tu pun botol kecil je. Tapi botol kecil je pun. Aku macam takkanlah botol kaca geng. Old school punya. Botol kaca old school, dalam dah berlumut Ya saya tapi nasib baik macam kalau buat aku lagi cuak kalau diikat kain ke. Itu faham lah. Tapi itu kalau dah ikat kain kuning kan, itu pening sikit dah kepala kau time tu. Nasib baik. Tapi lepas tu belah lah. Tapi so malam tu kau berapa malam kat sana? Satu malam je. Lepas tu malam besok tu pergi hotel lain pula, apa semua. Lepas tu balik rumah lah kiranya. Tapi tu cerita pertama lah. So cerita pertama tu kurang menakutkan aku rasa. Tapi bagi aku cerita pertama ni pun boleh tahan takut juga. Sebab bagi aku ialah kau duduk dalam bilik seorang-seorang kan, tiba-tiba langsir terbuka, tu benda tu TV berpusing ke arah sofa kan. Activity poltergeist orang kata. Activity poltergeist. Kau ni malam-malam buta cakap pasal poltergeist pula ni. Dah rumah belakang aku ni kubur. Belakang yang sini kubur. Dekat kubur. Serius lah, dekat rumah kau ni, kira rumah kau ni, belakang kau tu memang kawasan kubur. Belakang tu sikit je. Boleh nampak lah dia jauh. Tapi tak ada depan mata aku tu kubur, tak ada. Yelah, tapi still memang kau boleh nampak lah kawasan kubur tu ada belakang kubur. Tapi jangan member ketuk tingkap je lagi dah. Brother, jangan dah brother. Dia pukul 11 ni brother. Nasib baik pukul 11. So anyways tu tu cerita pertama lah. Alright. Okay, jom kita dengarkan cerita yang YB yang kedua. Cerita yang kedua, dia berlaku dekat Sarawak juga. Bukan, sorry, dekat KK, dekat Sabah. Sarawak apa pula, dekat Sabah. Okay. Hotel juga. Sampai siang tau. Ni sampai siang. Dekat hotel ni, dia ada macam dekorasi bubu tau. And orang mengatakan bubu ni dia berpaling mengarah ke pintu tu untuk menangkap benda-benda jahat lah. Mengarah ke pintu. So benda je kalau masuk ke pintu, dia akan masuk ke dalam bubu. Katanya kan. So apa jadi, aku pun dapatlah sampailah dekat hotel tu. Hotel grand gila. Memang hotel tu grand gila babang ya. Memang memang best lah kan hotel tu. So memang baik hotel tu. Memang boy kan. So apa jadi, kru aku semua dapat bilik. Okay, fine. Semua tingkat 4. Aku dapat tingkat 2. Kenapa aku diasingkan macam ni? Ini diskriminasi, aku cakap. Tak adalah. So anyways, so aku pun naik, lift tu buka. Aku pun jalan.
koridor aku nak pergi bilik aku ni, kenapa macam panjang sangat dia punya laluan. So aku pun jalan je lah. Siap ada pantry untuk F&B hantar room service kan apa semua. So ada semua pinggan-pinggan untuk sepas tu lah. Macam apa ni. So masuk double door tu macam pintu dapur ke tak? Pintu dapur hotel. Flipping pak-pak kan. So masuk lalu. So aku pun rasa macam lain macam siang ni, tapi aku je lain macam. Aku pun ambil kad aku, cucuk dekat pintu. Gang, aku tak nampak apa-apa. Aku tak nampak apa-apa. Tapi serius aku buka pintu, angin tiup sekuat-kuatnya. Bila kau nak masuk bilik kau tu, angin tiup sekuat-kuatnya. Macam kau tahu ada a gust of wind tiba-tiba. Kau out of nowhere, kau buka pintu, tiba-tiba macam ada orang surprise on kipas macam tu. Dia keluar zoom. Okay. Lepas tu habis. Dia bukan tiup sepanjang masa. Dia sekali hembus. Just a split second. Just a split second. A strong wind aku rasa. Right. Yes. Strong wind. Aku macam, aku buka, angin kuat je. Aku tengok tingkap tak ada buka. Memang tutup tingkap. Sebab hotel sejuk kan, dia tak kena bazir aircon. Yalah. Aku macam okay. Aku tengok bubu atas tu, bubu yang sepatutnya ada, tidak ada. Ya. Bubu atas rak TV tu tidak ada kat bilik aku. Tapi bilik orang lain ada ni. Bilik orang lain confirm ada. So aku pun tak apa. Maybe aircon baru on ke apa kan, kita fikir macam tu lah. Aku pun baring. Dah letak beg apa semua, baring sekejap. Tak cuci, tak mandi apa dia, baring lah. Penat kan, penat. Baring lah. Tak sampai 5 minit gua kena hempap beng. Aduh dah. Siang-siang dia hempap siap aku macam apa hal ni? Kau tahu perasaan kena hempap. Aku rasa semua orang mesti ada perasaan kena hempap tu. Macam yes. And kau boleh rasa katil tu bergoyang. Astaghfirullahaladzim. Masa tu aku teringat Tuhan sepaling-paling tinggi lah. Kan? Time tu baru nak teringat kan, time tu kan? Baru nak teringat kan. Tapi aku pun aku baca apa semua, apa yang boleh dibaca dalam hati, tapi kita tak boleh keluar. Tak boleh nak keluar, nak cakap tu tak boleh keluar. Dan apa jadi lepas tu, aku marah. Aku naik marah. Aku dah baca, kau tak lepas. Faham tak? So aku jerit. Aku mencarut mak PU lah. PU mak kan. Terjerit keluar benda aku tu. Seorang-seorang aku jerit dalam bilik. Tiba-tiba dia dah lepas. Aku ambil beg, aku turun balik lobi, cakap saya tak nak bilik ni. Dia punya salam pengenalan dia tu lain macam sikit. Lain macam. So aku cakap tak ada, saya nak sama level dengan kawan-kawan saya, walaupun jauh pun tak apa. Jadi anything dia boleh panggil apa-apa. Kan? Serius. Tapi memang tak ada reason kenapa dia tiba-tiba letakkan kau dekat tingkat 2, yang lain semua dekat tingkat 4. Tak ada reason. Tak ada sebab aku pun kenapa aku seorang kat sini. Tak apalah, kita pun lah, mungkin bilik hotel penuh ke apa pun tak tahu lah. Memang it was not dan ni pun berlaku yang dekat Sarawak jugalah, tapi hotel lain di Sarawak. Ni Sabah. Oh, ni Sabah. Sabah. Lepas tu dah cerita kau aku dapat relate cerita kau ni dengan cerita Zarul Amrella. Dia pun ex-steward dulu. Kenal. Dia pun pernah cerita juga pasal satu hotel dekat Sabah ni, tapi dia tak nak mention lah hotel mana kan. So tapi ikutkan pada gambaran, aku rasa hotel yang sama aku rasa ni. Kalau ikut zaman dia, sepatutnya hotel yang sama. Hotel Grand kan? Dia ada mention hotel Grand lah. Dia ada mention yang hotel tu macam agak gah juga lah, 5 bintang tak silap aku. 4 star 5 star macam tu lah. So I'm very much sure ini adalah hotel yang sama lah. Memang angka lah hotel ni cerita dia. Tak adalah angka, dia tak certain room lah aku rasa. Takut sebab memang benda dah lama tau. So tak ingat. So kalau Abang Zarul dah cerita, actually locks on
Itu what I'm telling lah kan. Actually ada memperkukuhkan sikit kan. Betul. sebab cerita ni orang susah nak percaya kan selalunya. Dah selalu cerita-cerita macam ni ada yang percaya, ada yang tak percaya kadang-kadang kan. Tapi tak apalah, orang kata benda-benda ni kita anggap sebagai hiburan kan. Betul ni. Nak percaya, tak nak percaya sudah kan. Tapi orang kata jangan terlalu taksub lah. Dia kalau dah jatuh sampai tahap taksub ni, ini yang problem. Dia jangan takut sangat, jangan berani sangat, jangan percaya sangat. Bila dia jadi dia jadi. Boleh kan. Betul lah tu. Tapi tu lah bila kau cerita kena hempap kan. Feeling hempap ni memang satu benda yang susah nak explain. Because kalau orang-orang yang tak percaya benda-benda macam ni, diorang akan kaitkan dengan benda dengan scientific punya effect lah, kan. Apa benda lah dia panggil benda tu kan. Seolah-olah macam something to do with your sleep paralysis orang tu. Yes, sleep paralysis kan. So diorang tak percayakan benda-benda hempap. Tapi kepada orang yang pernah kena, diorang mungkin percayalah. Mungkin sebab diorang pernah nampak, diorang pernah dengar dan sebagainya kan. Ya, betul lah. Tapi itulah, alhamdulillah lah tak pernah kena kan. Experience kena hempap memang aku sendiri pun tak suka. Sebab we cannot even talk. Kita tak boleh buat apa, bergerak apa-apa tak boleh kan. Betul. Itu semak. Dia satu perasaan yang memang scary. Because kau tak boleh buat apa-apa kan. Perasaan dia macam satu benda yang susah nak explain itu kan. Sangat tak boleh explain. Itulah. Tu cerita yang kedua lah. Alright, itu dia cerita yang kedua daripada YB. Okay YB, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita YB yang ketiga. Cerita yang ketiga. Okay, ni pun dekat hotel juga. Aku tak tahu kenapa banyak benda ni memang check in hotel ke apa, aku tak tahu. Cerita yang kedua. Kau memang suka pergi hotel kan? Tak, macam mana kita kerja kan. Kita kerja. So cerita yang ketiga ni pula, dia dekat Johor. Hotel ni berada dekat dengan airport. Hotel Senai tu, dekat area Senai tu ada padang golf. Siapa orang Johor tahu. Nampak guys. Kau nampak guys, dia dah bagi clue baik dia dekat padang golf, dekat Johor. Dekat-dekat dengan airport. Kalau korang tahu nama hotel ni, korang komen dekat sini, korang komen dekat chat box. Aku nak tahu. Sebab aku sini tak tahu. Sebab kalau aku tanya pun YB takkan jawab tak kan? Boleh. Dia kata nanti rahsia kan. Tak boleh kan. Jadi daripada aku nak bertekak dengan dia, lebih baik korang bagi tahu kat mana hotel ni tersebut. Okay YB, sambung teruskan. Cerita yang ketiga ni berlaku dekat Johor. Orang sampai selalunya lambat lah. Sebab Johor ni selalunya orang sampai last flight. Memang flight terakhir. And then the next kita dipanggil layover. Sampai flight terakhir, and then flight first kau akan keluar. So kau ada masa 4 jam saja untuk tidur. So anyways dah sampai. Aku pun macam tak ada plan nak. Macam besok dia macam flight dia, kau last flight, besok pagi kau sampai KL, kau balik. Okay, so aku pun macam aku ada buku aku nak baca, dan buku cerita aku nak baca. So aku plan tak nak tidur lah kan. Sampai bilik aku dah mandi apa semua, duduk baring, duduk atas katil baca buku. Sebelah kiri aku tu tingkap apa semua. Tingkap kan. Orang kata dekat situ pernah nampak obor api katanya. Kan. So aku macam kalau ada benda macam tu, sebab I pun ada experience macam tu, so I tutup tingkap, tutup langsir. Whatever. Aku pun baca dah buku. Tiba-tiba Hafiz tengah baca buku, sebab hotel dia punya interior tu, kau tahu lampu oren. Alap je. Aku sangat tak suka lampu tu kan. Memang sangat suka. Dia rasa macam, kalau romantic fine, kalau kau seorang macam filem Dracula pula kan. Dia kalau seorang-seorang dia bukan romantik bang. Dia kalau seorang-seorang dia jadi spooky lah tempat tu. Memang spooky. Dengan lampu oren bagai kan. And hotel dia tu, dia punya katil dia tu, tak tahu dia macam ada kaki terkeluar. Aku cakap kat kau, kalau 9 kali, kalau 10 kali aku tidur hotel tu, 8 kali kaki aku tersadung. Terlanggar katil tu. Dia kena jari kaki. Mesti kena. Aku walaupun dalam otak aku ni hati-hati kena juga kan. So anyway, sambung pada cerita. Sakit kena jari. Sakit.
Dia punya sakit tu memang carut je sakit kan. So anyway, sambung cerita. Aku pun baca buku. Hafiz, kau pernah dengar tak tiba-tiba ada orang sebut nama kau? Kau jangan main-main. Ada orang sebut nama kau, sebut nama aku. Masa kau tengah membaca tu? Ya, masa aku tengah baca. And apa yang dia sebut tu adalah nama samaran aku. Astaghfirullahaladzim, meremang bulu rumah aku ni. Ya, nama samaran aku. Sebab okay, kalau orang macam kawan kau, colleague semua akan panggil aku nama Amir lah kan. Tapi ini panggil nama samaran keluarga. I think you should know also. Okay. Dia sebut Iwan lah. Dia sebut Iwan. Iwan. Kau ni. Weh, aku tak tipu weh. Terus aku punya bulu roma. Sebab benda tu, ya Allah ya Tuhan. Ni. Naik weh. Ya Allah ya Tuhanku. Tengok. Aku bukan sakit perut dan berak weh. Ni naik betul-betul. Ini sebab aku tak pernah nampak benda ni. InsyaAllah lah, aku rasa aku tak nampak. Kalau aku nampak pun maybe aku tak sedar benda tu ada. Tapi diseru nama samaran keluarga. Bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali. Dia sebut nama Iwan 3 kali. And bila dia sebut tu macam dia kat sebelah. Dia bisik kat sebelah. Iwan. Macam tu. Aku setiap kali aku sebut naik bulu roma aku tak boleh tu. Tapi serius lah kan. Aku terus apa benda ni weh. Aku call pilot aku, kira macam tu apa, co-pilot lah, sebab member kan. Call dia, cakap bro, tumpang bilik bro. Nanti aku datang cerita lah. So aku tinggalkan bag aku semua, aku pergi bilik dia. Cerita, aku duduk cerita, aku cerita lah kat dia. Bro, aku dengar dia pun kata mak lain macam bro. So aku tumpang tidur baring jat tu. Besok bila nak wake up call tu, aku pergi balik bilik aku lah untuk mandi apa semua siap-siap kan. Tapi dengan hati yang berdebar agak kan, nak buka pintu dah. Of course lah, berdebar. Member dah sebut nama kau 3 kali, ikut dia tengah tunggu ke apa kan. Tapi masa kejadian tu memang kau tak ada nampak apa-apa lah. Tak ada nampak apa-apa. So far tak ada nampak apa-apa. Just kau dengar yang dia sebut nama kau ni. Ya, betul. Tu lah. So macam sampai sekarang lah, kalau aku teringat cerita tu, memang aku kalau boleh tak nak cerita pun cerita tu kan. Tapi dah apa kata kita luahkan sekali kan, mana tahu boleh lupakan kan. Dah ngalang-alang dekat dia segmen ni kan, cerita seram dah alang-alang. Dah tu lah, kita sekali je. Kita kan selalu tengok je kan. Sekali dipanggil on. Sebab Abang Zaru ada, Abang Jo pun ada. Gila Abang Jo. Alhamdulillah lah, apa kita dapat Abang Jo, kita dapat Abang Zarul, dan ni kita dapat yang baru-baru ni, last week kita dapat dengan Casey Champion, Abang Casey daripada Singapura kan. Semua pun stok kongsi-kongsi cerita. Itu aku terfikir aku nak call lagi, nak call Shin lah, nak call YB lah kan. Nak call YB tanya apa cerita lah YB kan. Tapi boleh tahan lah cerita nombor 3 ni. Boleh tahan. Nombor 3 ni aku kalau kena kat aku pun aku jam juga, sebab yelah kita duduk dalam bilik seorang kan, tengah baca buku, tengah layan dan kita lagi 4-5 jam nak balik kan. Ya betul. Tengah layan apa semua, lagi ada orang bisik nama. Memang kau bayangkan kau bayangkan dia tengah bisik nama kau. Kau bayangkan dia tengah bisik nama kau, and then dia bisik dekat telinga sebelah kiri lah contoh bodoh, memang dia bisik sebelah kiri lagi lah. Macam mana kau tahu? Aku main teka je. So dia bisik kat telinga belah kiri, tapi kau nampak dia tengah duduk atas katil. Dah. Dah. Sabar. Tak nak. Apa kau buat? Weh, aku nak buat apa doh? Aku nak buat apa? Kalau aku fikir balik, aku nak buat apa dalam keadaan tu? Aku tak boleh fikir aku boleh buat apa doh. Maybe aku akan cabut, aku bakal berlari. Aku tak akan cakap lah aku akan lempang dia lepas tu lari. Tak boleh kot. Maybe aku bukan orang macam tu kan. Aku tak tahu. Maybe aku nak lari.
Aku rasa memang aku pecut kat pintu lah. Aku langkah ke katil apa semua. Of course lah kan. Itu kalau kena kat aku, kalau kena kat aku pun either aku lari ataupun aku pengsan lah. Dua benda ni lah. Pengsan kan. Aku buat pengsan ke? buat saya lepas tu dia ambil ambil kesempatan susah. Susah. Itu susah Cincang. Tapi kalau tapi kita ada penonton-penonton kita yang dekat di segmen ni. Ada juga 2-3 orang ni yang jenis kaki yang berani punya. Yang berani to the point yang dia akan pergi kat benda tu, dia akan lempang dulu satu round, lepas tu dia kembelah. Aku ada penonton-penonton yang macam tu. Pasti ada kan? Memang jadi pasti ada. Aku tak faham ada orang punya kental ni macam mana kan, tahap macam mana. Aku tak tahu serius. Memang gila babeng. Kalau aku memang salut lah kalau betul korang boleh buat kan. Tak apalah, thanks. Terima kasih banyak-banyak aku tidak weh. Kau jangan aku tak boleh bayangkan kalau benda tu betul-betul depan aku tiba-tiba tak boleh. Sempang weh, sempang. Sempang. Minta simpang minta simpang Tak nak. Okay, alright. Itu cerita nombor 3. Cerita nombor 3 best. Dia ada bisik-bisik ke itu apa, bisikan puaka orang kata Tak tahu macam manja tak juga, tapi macam menyahut. Kamu lah kan. Manja tu ada bisikan lain tu geng. You so tired. Aduh. Okay, jom kita dengarkan cerita YB yang keempat. Okay, cerita yang keempat ni yang ni bukan hotel. Ini dalam kapal. Dalam mana? Dalam kapal terbang. Oh, dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang siang hari ke Alostar. Daripada Subang ke Alostar. Daripada KLIA ke Alostar. Oh, KLIA. Dari KLIA ke Alostar. Nama orang tu kalau aku tahu pun aku tak akan sebut nama dia lah kan. Untuk jaga air dia lah. Dia seorang budak perempuan lah. Rasanya dalam umur universiti macam tu aku rasa. So bila masuk kapal terbang, passenger pun semua masuk. Aku pun selamat datang kat mana seat apa semua kan. So kita pun terbang, bagi orang passenger semua minum air, bagi kacang apa semua. Budak perempuan ni aku perhatikan lah. Okay, nak air tak cik? Dia kata tak nak. Okay, tak apa. So sampainya dekat Alostar, kita pun sampai, parking, gate pasang, semua passenger pun ambil beg keluar. Okay. Slowly kita orang check, so keluar. Budak perempuan ni dekat row depan, row 5. Row 5 ke row 6? Kat depan, memang kat depan lah. So orang semua dah keluar, dia tak bangun. Dia duduk saja. Dia duduk saja. Cik, aku pun cakap lah, tanyalah, cik, kita dah sampai, boleh keluar dah sekarang ni kan. Ada apa-apa nak bantu ke, beg berat ke apa kan. So dia senyap, kenapa cik? Lepas tu dia kata sakit. Siapa hal pula? Dia kata sakit. Dia macam betul-betul mengerang sakit. Aku cakap, sakit perut ke kan. Tadi minum pun tidak, apa semua tidak, takkan sakit. Mungkin makan awal ke. So sakit. Sakit. So aku macam okey, pelik. Aku pun panggil lah ground staff. Dia kira macam penjaga airport lah. So dia sebab bila kru nak tukar pada airport, bila sampai ke airport memang bukan kuasa kita dah lah. Selagi dalam kapal, dia kena keluar airport kan. So ground staff tu pun datang. Dia kata, cik dah sampai, boleh keluar ni kan. Dia pun macam sakit. Dia pun pegang terus sakit lah. Wish, kau ni terkejut akulah. Weh, dia geng aku rasa dia kena rasuk. Oh, siang-siang hari dalam kapal terbang. Siang-siang hari. Benda kena rasuk siang-siang hari ni dalam semua hidup aku berapa kali? Maybe 2 ke 3 kali depan aku. First one maybe kat college. Ni first time aku encounter ni aku kena berdepan dengan masalah ni. Betul tak? Sebab aku yang first kat sana, aku yang kena berdepan dengan masalah ni. So ground staff tu macam tak apa, dia panggil, dia pun angkat macam, jadi tak boleh, pada dia panggil kawan semua lagi, kena keluar ni kan. So kita ambil wheelchair cabin, keluarkan dia, angkat, tapi dia merarung macam. Kita orang pun dapatkan ambil handphone dia. Nasib baik boleh buka.
kan. Kalau tidak sekarang ni kena fingerprint lah, password lock lah, apa semua kan. So ni buka. Yalah. Buka, dial the last number yang dia call. Okay. So call, cakap, aku pun cakap, hello, cik, cik kenal ke dengan apa owner phone ni? Dia kata kenal, anak saudara dia kata. Cakap, cik, dia tengah sakit ni. Saya rasa dia macam sakit semacam, dia kata. Dia pun sakit apa tu kan. Lepas tu saya cakap, boleh tak cik panggil siapa keluarga untuk yang call phone ni, phone ni balik. Dia kata okay. So aku yang call, aku parking phone tu dekat ground staff. Okay. So masa kita orang buat keluar, dia pun macam macam tu kan. So kita orang tolak. Dia ada 2 ground staff yang tolong. Seorang lagi yang badan besar, seorang lagi yang kurus kulit hitam manis lah. So dah tolak semua, kita orang pun tolak. Aku pun cakap leading stewardess aku cakap, Kak, I follow sekejap dan tengok nanti I report balik you lah kan. So aku pun ikut. Dia kata okey lah, aku pergi ikut. Sampai dah tu dah tolak masuk dekat satu bilik tu tau. Satu bilik ni, ground staff ni bilik. Sebab dia macam takkan nak biar dekat luar, dekat awam kan. So kita letak dekat dalam bilik ni, bilik special lah, bilik khas. Abang yang kulit hitam manis tu, tiba-tiba dia buka pintu, pegang tombol, macam pemegang pintu tu kan, sebelah tangan tak bergerak. Tiba-tiba keras kaku kat situ. Pula dah. Kita dah tolak masuk, aku tengok aku tengok abang ni kenapa? Dia macam tertidur kat situ. Aku pun tengok, abang okey ke bang? Abang tu rebah. Aduh. Abang tu rebah weh. Rebah as in rebah flat terus. Kau tahu tak, orang kulit kulit hitam manis tiba-tiba rebah pucat biru. Sudah. Apa pula ni? Benda tu berjangkit ke dia? Aduh. Lepas abang tu pingsan, dia sedar. Orang lain kat dalam pula menjerit. Benda tu berjangkit-jangkit pula. Dia lompat-lompat. Faham. Aku kata, am I next? Dalam hati kan. Sebab aku pun juga tepuk budak perempuan tu kan. Cik-cik tu kan. Bahawa cik-cik kan. Aku cakap, adakah aku lepas ni? Ya tu, kalau aku jadi kat tempat kau pun aku rasa macam, alamak, dia dah daripada perempuan ni pergi dekat brother yang kurus hitam manis ni. Lepas ni nak pergi kat siapa pula? Aku pun cuak kalau macam tu. Betul. Terus aku cakap, okey, cakap orang tu pun dah tengah panik dah. Kak, saya masuk kapal terbang dulu Aku cepat-cepat masuk. Kan? Of course kita nak lari babe kan. Memang lari. Mesti nak lari punya. Apa benda tu? Aku nak balik rumah tu. Kan. So aku balik, aku cerita kat leader aku, cakap, kau okey ke tak? Kau okey ke tak? Dia tanya aku macam tu. Okey. Okey, supaya okey. Lepas habis tu tak ada aku nak update apa-apa, tak tanya apa-apa lah yang berlaku lepas tu. Tapi tadi aku dengar kau cakap yang kau balik rumah, kau cakap dengan bini kau. Maknanya bini kau pun kira stewardess lah. Dulu je. Dia macam kau ni. Orang nak yang stewardess saja. Aduh. Macam mana jodoh. Betul. Kan? Tapi cuak lah geng. Tapi masa lepas benda tu dah berpindah dekat Mamat yang hitam manis yang perempuan tu yang dekat atas wheelchair tu pun jadi dengan dia. Dia okey lah. Aku tak tahu. Sebab aku dalam bilik tu, aku tak nak masuk. Aku tak nak masuk. Aku acak, apa benda pula ni kan. Tak nak jadi cerita panjang pula, susah kan. Tapi aku ada fly balik tempat tu. Aku ada jumpa brother yang kulit hitam manis juga. Aku dah tanya dia, bang, ingat tak saya bang? Kata, tak apa-apa ingat Cakap, bang, ingat tak ada satu dia kata, itulah. Dia kata, itulah. Aku pun tak tahu apa jadi. Dia pun tak tahu. Dia tahu tiba-tiba dia pingsan. Tu je. Tahu-tahu dia sedar dia atas lantai. Maknanya dia tahu perjalanan ceritanya daripada dia ambil perempuan tu keluar daripada kabin, daripada kapal terbang sampai ke tempat bilik tu. Sampai situ je lah dia tahu. Sampai situ je lah dia ingat. Sampai situ je dia ingat.
Tapi aku tak tanya lebih lanjut lah. Dia kata adalah cerita-cerita dia tu kan, tapi aku tak apa-apa ingat. Tapi itulah, so aku macam itu pengalaman pertama yang orang kena rasuk dalam kapal terbang. Aku macam siap dia jerit weh. Oi lah macam. Itu nasib baik kapal terbang dah landing Ya weh. Kau just imagine lah, dia tengah kena rasuk tapi kapal terbang tu mesti dekat atas udara lagi kan. Semak syut kalau jadi memang macam tu. Lagi semak. Atas udara tu dah lah. Itu je yang kita ada, backup kita situ je lah kan. Kan dengan passengernya lagi kan. Dia buat gila dia tiba-tiba dia Itu betul. Tapi selalunya kalau orang rasuk dia tak ada duduk. Dia kalau kita tengok, kalau kita study video-video orang rasuk, dia tak ada macam filem drama meluk umpat sana lari sini sana, tak ada. Dia duduk satu tempat je tak bergerak kan. Tapi dia merau-merau betul lah. Tapi itu masa yang dia meraung dekat kau, masa dia marah kau cakap dia sakit tu kan, suara dia berubah babe. Dia mula-mula tu macam pasal suara dia sakit-sakit. Tiba bila abang yang baju yang ni, yang kulit hitam pegang tu, terus dia berjerit. Wow, dia macam orang berjerit, orang perempuan berjerit. Dia sakit lah. Macam tu. Oi. Itu nasib baik kau tak tunggu kan. Kau memang tak tunggu punya kan. Mana boleh tunggu. Aku nak kapal terbang, next passenger dah masuk. Silap-silap kau tunggu, kau kena tinggal sekali kan. Aku sekali kat situ kan. Tak mau lah. Tapi memang cuak kan. Memang cuak. Cuak. Kalau kena kat aku pun aku tak tahu nak cuak. So aku so far yang pernah tengok pengalaman orang kena rasuk, pernah lah dulu sekali kat asrama kan. Tapi aku tengok daripada jauh lah. Aku tak berani nak tengok dekat-dekat kan. Aku tengok daripada jauh yang dia jenis yang kena rasuk yang orang bagi orang baca Yasin, orang baca macam-macam ayat suci semua. And then dia boleh pergi lepas tu dia boleh pergi dekat satu almari ni, dia pergi ambil satu buku Yasin ke Al-Quran, aku tak ingat sangat. Dia tengok, dia belik-belik, dia gelak-gelak, lepas tu dia tendang lah benda tu. Dia tendang buku tu kan. Dia tendang buku tu, dia gelak-gelak. Aku macam gila babi ni macam kan. Itu masa zaman aku form 4, form 5 lah. Masa tu kat sekolah kan. Dah asrama minta lah dia. Aku dah asrama geng. Biasa lah. Asrama zaman-zaman nakal standard tu kan. Aduh Ada cerita lagi? Ada satu last. Alright, jom kita dengarkan cerita YB yang kelima. Okay, cerita terakhir ni berlaku sebelum fly. Belum masa tu, belum kerja lah. Lepas habis budak college tak tahu nak buat apa habis tu kan. So kita orang malam-malam selalunya keluar, kalau budak-budak geng-geng PJ dulu lah, budak-budak PJ. Kita akan keluar macam adventure lah, pergi drive. Kita budak-budak kan, budak-budak tak ada duit. Nak pergi disco tak boleh, nak pergi clubbing tak boleh. Lalu je lah kat luar. Best lagu. Oh yeah. Zaman-zaman masa tu apa nama club tu, apa benda? Zouk lama. Zouk lama kat luar. Bukan Zouk gigi bukan Zouk gigi Bukan Zouk genting, bukan Zouk gigi. Zouk sebelum Zouk. Nouveau. Nouveau. Betul. Okay. Aku ingat tempat tu. So lalulah kat jalan tu. Okay. Tak ada duit nak masuk kan. Kita lagi pun lagi rela pergi main game ke apa kan. Kita orang budak macam tu kan. Okay lah. Pergi lalu tu. Lepas tu tergerak hati, pergilah lalu kat seputih taman kubur Cina seputih tu. Kiri kanan kubur. Sajalah adventure. Saja cari pasal kan. Lepas tu balik rumah tidur. So satu hari nak jadikan cerita, sebab kita orang pun dah macam cerita-cerita lah. Lepas tu budak-budak scooter ni, masa tu budak-budak Sunscoot. Sunscoot? Okay. Sunway Scoot. Sunscoot. So kita orang macam kenal-kenal. Lepas tu apa kata kita malam ni kita orang nak pergi dekat hotel pula, hospital lama dekat Ceras lah. Hospital My Lady Templar. My Lady Templar, yes. My Lady Templar. Hotel pula, hospital tu. Macam-macam cerita kan. So kita orang sampai ramai-ramai, and tak ada pagat masa tu. Kita orang sampai malam, memang lewat malam lah dah sampai. Tak ada pagat masa tu. Lepas tu kita mula-mula planning nak masuk kat pintu utama je. Tapi pintu utama tu dia ada macam dipagar bahagian kaki. So ada seorang tu kata, okay gang, dia ada pagar kat situ, kita jangan langkah. So kita masuk melalui tingkap. Aku masuk
aku masuk. Aku yang penakut ni masuk. Sebab kita masa dulu badan kecil je kan. Sekarang ni je dah badan kecil kan, penakut badan kecil. Lepas tu ramai geng pula. Jadi auto berani. Ya, jadi auto berani kan. So masuk dekat kawasan hospital tu dengan kaca pecah semua bersepah dengan pintu apa semua kan. So kita orang pun lalu lah. Ingat nak naik atas. Sekali sebab ada seorang tu dia lead the way. Dia tengok sekali dia tarik pintu. Tu dia kata jalan. Dia kata kenapa? Nama kita panggil Didi Didi kenapa ni Didi? Dia tak ada jalan. Amir jalan. Asal tapi tengok tangan dia ni macam sekuat-kuatnya tarik pintu tu. Dia sudah ternampak sesuatu lah. Lepas tu ada dia kata, okay, aku rasa. Lepas tu dia kata, dia kata, aku rasa jalan-jalan. Dia kata, baik kita keluar. So kita keluar dulu. Dia kata keluar dulu. So kita ramai-ramai keluar. Sekarang dah keluar ramai-ramai, berkumpul kat luar, budak-budak berjanjian ukur apa semua. Tapi ada seorang tu mata dia terbeliak. Dia kata ada benda panggil aku nak masuk, nak tengok. Ui shit. Aku macam lotak dia. Gang. Dia nak dia kata, lepas tu kita relax lah bro, tak payah masuk, kita lepak tu isap okok apa semua cerita budak-budak. Dia kata tak, aku dah pergi. Dia pun jalan sorang-sorang pergi. Ui, berani masa tapi time ni masa tu pukul berapa lah? Aku rasa memang malam pagi buta lah, aku rasa 1, 2, 3 pagi. Ui, berani. Memang berani kan? Tak, aku rasa dia dah something lah. So budak-budak dia pergi sorang-sorang betul-betul lah. Dia orang pun kejar. Aku pun, kita tunggu kereta je lah kan. Cak pahal pula. Jangan aku tak kenal Muhammad tu. Apa aku nak sibuk kan. Sebab dia kena tarik Muhammad tu. Tarik dia, letak dalam kereta, orang pegang dia. Tak, dia kata ada benda panggil aku nak pergi. Dia kata gang. Lepas tu dia orang pun pegang. Seorang tu ambil motor dia. Masa tu apa motor Gilera gempak kan. Masa tu Gilera. Dia bawa Gilera datang. Tapi macam mana nak balik kan. Sebab dia dah kena macam tu, kita bawa balik rumah. So ada seorang lagi bawa Gilera dia kan. Gang, kita pun nak gerak juga. Gang, ngam. Time tu kereta tak boleh start. Anjing. Aduh. Aku cakap kat kau, aku macam aku tolonglah, ni bukan filem apa kan. Ya tu. Time tu kita nak start kereta. Masalahnya bukan kita orang lain. Yang aku yang jadi teman. Kau nak maki pun tak boleh kita orang. Kalau ikut hati aku dah belah. Masalahnya kita apa orang kata semangat sekawan. Brotherhood. Brotherhood. Weh, itu adalah nak start kereta paling lama dalam hidup aku. Ya, aku tunggu. Tapi alhamdulillah. Tapi memang hospital tu memang teruk sikit. Sebab teruk. Masa dulu pun aku ada cerita juga masa dulu aku masa zaman-zaman kerja dengan TGF Fridays dulu pun aku pernah agak pergi situ. Kan? Kau tahu lah dengan siapa kan, dengan budak-budak TGF Fridays dulu kan. Yelah. Pergi 4 orang pergi sana. Tapi 4 lain orang? Benda yang jadi. 4 orang je bro. Kita orang pergi satu sekolah kot. 4 orang aku pergi masa tu. Tapi masa pergi 4 orang tu pun aku 50-50. Aku macam nak ke tak nak kan. Tapi that was the last ghost hunting session yang aku buat, yang aku pernah buat lah. Sama. After that incident. That was the second last. Sorry. That was the second last ghost hunting session. The last session yang aku buat, yang aku pergi naik Bukit Tungku tu. Bukit Tungku. Itu cannot go. Aku kena yang tu pun aku dah I'm done. Aku terus duduk. Sebab benda jadi depan mata apa kan. Kan? Tapi masa yang aku pergi dulu, ada park guard still ada. Tapi park guard tu dah warning kita orang, tak payah masuk, ini bukan tempat korang, kata dia kan. Kita pun cakap okey kan. Tapi kita pusing belakang. Panjat belakang kan. Ya tu panjat. Dia dekat ada tempat yang tapi tinggi kan. Nak masuk tingkap dia tu actually tinggi. Yes, correct. Tinggi. If I'm not mistaken, kita orang kena letak satu bokah kayu ke apa untuk panjat sikit. Correct, betul. Benda tu tinggi. Apa benda tu kita buat masa kita muda dulu.
tak tahu lah, kita ni dulu nak kata orang kata young, dumb and broke. Oh, yes. Itu pasti. Muda, bodoh, miskin. Masa tu. Kan? Teruk betul perangai masing-masing. Tak ada kerja, cari kerja cari penyakit. Memang masa tu memang cari penyakit je kerja masa tu. Tapi memang after that incident, no more ghost hunting for me, I'm done. Walaupun benda tu kecil. Betul. Sekecil je hard case dia, tapi terus no. Tapi itulah, walaupun tak nampak, tapi kita dah nampak member lagi seorang tu pun dah tak betul lah. Nak masuk balik dalam, dia kata ada benda panggil dia apa semua kan. Itu pun dah cukup cuak lah tu kan. Ya betul kan? Mungkin pada setengah penonton di segmen mungkin cakap, apa benda lah si YB ni, apa benda lah si Hafiz. Itu pun takut korang pergi sana dulu kan. Pergi dulu pergi hospital pergi dulu Lady Templar tu. Lepas kau dah tengok tempat tu, baru kau cerita lah kan, kenapa. Tapi tempat tu ada lagi ke sekarang? Tak pastilah. Aku ada itu macam sure, bila teringat cerita ni, aku pun Google lah benda tu sebab aku tak ingat nama hospital tu sebenarnya. Aku sangat tak ingat. Tapi bila tengok ada satu hospital kat Ceras, aku pun Ceras, hospital lama dekat Ceras. Sekali tu ada nama hospital Lady Templar ni kan. So tengok balik, betul inilah tempatnya. Siap ada tangki air. Yes, ada tangki air. Besar tangki air tu. Correct. Aku ingat kan. So guys, kepada sesiapa yang masih tahu ataupun masih duduk dekat area Ceras and kenal dengan Lady Templar ni, korang komen dekat bawah sama ada tempat ni masih wujud atau tidak. Aku pun tak sure kan. Aku dengan YB kita dua-dua nak tahulah sama ada tempat ni masih wujud ke tak. Mana nak tahu tiba-tiba aku dengan dia berdua kita boleh pergi ke sana. Nampak? Dah. Tapi okey, maybe boleh, tapi siang. Tapi siang Tapi siang. Tak. Tapi melalui experience aku, siang pun aku kena. Kan. Aku rasa kalau siang ke malam ke, orang bagi aku 100-200 ringgit suruh pergi pun, aku fikir 5-6 kali lah. No way. 200 kot. Come on lah. Kan. No. Penyelewengan no. Aduh yai. Okay Shin, terima kasih sebab sudi meluangkan masa lebih kurang dalam 50 minit kita dah berpodcast untuk malam ni. So sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk today, kau ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton di segmen, dan juga berkemungkinan kau punya followers daripada YB Datuk Shin. Silakan. Okay. Terima kasih kerana menonton semua ya. Harap-harap semua masih akan support content creator lokal sebab kami sangat memerlukan anda semua. Sokonglah The Segment, sokonglah semua yang kalau korang pernah nampak yang lokal tu, sokong. Macam yang belum tengok YB main game hebat, orang tua hebat main game marilah dekat Facebook YB Datuk Shin. Tapi serius lah geng kalau kau tengok YB main game dia, aku rasa dalam banyak-banyak kawan-kawan ataupun dalam banyak-banyak orang yang aku kenal, dia antara yang terhebat lah main game ni. Lagi-lagi dia main game apa Apex apa benda lah. Apex Legend. Apex Legend kan. Hari-hari dia main game tu, aku tengok kadang-kadang kita naik ralit tengok kan. Kita bukannya main game sangat, tapi bila kita tengok orang yang kita kenal main game macam seronok pula main game. Aku pun cubalah try install kan. Main 1 round 2 round asyik kena tembak mati je, pergi mampus, aku uninstall lah balik. Aku dah tak ada peduli dah, malas aku nak fikir dah kan. Okay YB, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk lepak, bersembang, have fun malam ni. Okay. Kepada siapa di luar sana yang ingin berkongsikan kisah seram, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Cara paling senang untuk korang masuk Discord. Aku akan tinggalkan link dekat bawah. YB pun ada dekat dalam Discord di segmen. Okay. Dan aku dah tunjuk bawah. Aku tunjuk bawah. Jangan klip yang tu. So itu saja guys untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang jawab. Assalamualaikum semua. Bye.